Kita rafakkan setinggi syukur pada Allah atas pelbagai kurniaan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung banyaknya. Di antara nikmat yang besar dan mungkin antara yang paling besar adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita yang menjadi sayyidul awwalin wal akhirin, dan Nabi kita yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Sudah barang tentu kemuliaannya itu kita mengharapkan dan mendambakan agar kita mendapat syafaat daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimah yang ringkas, suka saya nyatakan bahawa pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirahnya, akhlaknya, semuanya dikaji dan ditekuni oleh para ulama, bahkan bermula dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadinya mereka cuba mengkaji dan mereka cuba menulis mengikut gaya zaman masing-masing, ilmu yang terdapat pada masing-masing, dan juga maklumat serta suasana yang membentuk penulisan tersebut. Antara tokoh utama yang menulis kitab seperti ini adalah Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah. Begitu juga dipelopori dengan sirah Ibn Hisham. Dan kemudian kita lihat mereka cuba untuk menjejaki, untuk dikuduahkan dan diuswahkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah telah mengemukakan dalam kitabnya Asy-Syama'il. Kemudian kita lihat dari satu masa ke satu masa, para ulama cuba untuk menghayati dan juga menekuni sirah Nabi. Comanya mereka ini bukanlah sebagaimana kita kata kadang-kadang termasyhur dan kadang-kadang hanya diketahui oleh mereka yang mengkaji sahaja. Antara kitab yang masyhur seperti Al-Mawahil Laduniyah yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Qastalani. Begitu juga kita tengok mutaakhir sekitar dalam 50 tahun kebelakangan ini, maka terdapat cetusan daripada seorang ulama mufakir Islami daripada Mesir, iaitu almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali, cuba melihat dalam bentuk baru sirah, maka dikemukakan fiqhus sirah. Hal ini menyebabkan satu fenomena yang menarik, yang daripada fiqhus sirah inilah kita lihat ulama cuba untuk mensyarahkannya dan mengambil istifadah. Antaranya guru kami Fadilatul Syekh Allamah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti melalui fiqhus sirah, dan Allah izinkan saya mempelajari sebahagian daripada kitabnya melalui tuan guru tersebut. Begitu juga seorang ulama daripada Syam yang menetap di kota suci Makkatul Mukarramah, iaitu Dr. Muhammad Munir Al-Ghadban, yang telah mengkaryakan fiqhus sirah Al-Harakiyah, juga cukup menarik. Begitulah, ada yang ditesiskan pada tahap master dan juga doktor ataupun PhD, dan ada yang menulis dengan gaya masing-masing. Kemudian sekitar dalam 30 tahun lepas atau 20 tahun lepas, 30 tahun dah, satu pertandingan untuk membina dan menulis sirah Nabi ringkas tapi padat dan mencakupi bermula kehidupan Nabi sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Apabila dibentangkan kepada seluruh ulama dunia dan mereka yang ingin menulisnya, maka berlumba-lumbalah mereka mengemukakan kerana tawarannya cukup lumayan.
dan ia akan diadili oleh tokoh-tokoh dan pakar-pakar. Maka selesai diumumkan, boleh kepada seorang ulama daripada benua India, iaitu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dengan tajuk yang bernama Ar-Rahiqul Maktum. Alhamdulillah, Yadim telah mengambil satu inisiatif menterjemahkannya. Kemudian kita tengok kitab tersebut diterima ramai, maka ditulis oleh ulama-ulama yang lain. Di Saudi seorang ulama terkemuka namanya Dr. Nasir. Dia telah menjadikan seluruh kehidupannya dan mewakafkannya masanya untuk mengkaji sirah Nabi SAW. Akhirnya dia tulis, dan lebih hebat daripada itu, dia telah menulis dengan mata pena ataupun kalam yang ditulis yang patah akan dihimpunkan menjadi satu jumlah yang begitu banyak kerana minatnya. Bila mana dia bertemu dengan Syekhul Azhar menyatakan, apa yang kamu kerjakan ini adalah lemah bagi Azhar untuk mengemukakan seperti kamu. Kerana memberi penghormatan di atas penulisannya. Daripada situ tercetus satu lagi idea yang cukup menarik, iaitu dengan membina yang dipanggil sebagai pameran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul berada berhampiran dengan Masjidin Nabawi di sebelah hadapan. Begitu juga diceritakan dalam bentuk visual, dalam bentuk kita kata bukan sekadar audio tapi video, yang mana dipamerkan dengan gambar-gambar yang high class, yang cukup menarik, bahkan up to date. Boleh memahami bagaimana sirah itu dipersembahkan kepada kita, cukup menarik. Saat yang sama kita tengok seorang ulama, dia berfikir. Antaranya Dr. Syauqi Abu Khalil cuba untuk membuat dalam bentuk atlas, menamakan Atlas An-Nabawi, di mana buku tersebut alhamdulillah saya arahkan kepada Yadim untuk menterjemahkannya dan baru siap. Di mana dalam bentuk atlas ini, di mana tempat Nabi pergi, Nabi berperang dan seumpamanya dipamerkan dengan banyak gambar-gambar yang disertakannya. Alhamdulillah, saya cuba untuk menekuni isu-isu seperti ini. Saban tahun kita sambut Maulidur Rasul, saban tahun kita sambut seperti Ma'al Hijrah, maka saya kemukakan Fiqh Hijrah dan juga Maulidur Rasul melalui dua buku. Antaranya buku Ma'rifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun atur, yang paling ringkas, yang cuba untuk difaktakannya dan kemudian kita kemaskinikan dari semasa ke semasa. Begitu juga kita mengumpulkan berkenaan cinta Rasul, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menzahirkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW selaras dengan ayat, dengan hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan lain lagi. Salasum man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Mafhumnya, ada tiga perkara siapa yang memperolehinya sudah pasti dia akan merasa kemanisan iman, iaitu Allah dan Rasul terlebih dia kasih dan cinta daripada segala-galanya. Keduanya, dia sayang kepada seseorang semata-mata kerana Allah. Dan yang ketiganya, dia benci masalah kekufuran untuk kembali kepadanya sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan ke dalam api. Jadinya alhamdulillah, selepas fikir panjang, saya cuba untuk mengemukakan kepada khalayak masyarakat. Daripada kecil lagi kita sudah tahu tentang Rasulullah SAW lahir dan Rasulullah wafat. Dan kita tahu juga kadang-kadang didedahkan kepada kita dakwah Nabi. Kadang-kadang kita didedahkan dengan sedikit seperti apa yang berlaku.
yang dipanggil sebagai peperangan-peperangan yang Nabi sertai, hijrah Nabi. Begitu juga kita akan tahu tentang perjanjian seperti Suluh Hudaibiyah. Begitu juga dengan pembukaan kota Mekah dan beberapa peristiwa yang berlaku dalam episod hidup Nabi. Cumanya kadang-kadang kita terlepas pandang dari sudut kronologi atau fatrah zamaniyah atau garis masa hayat Rasul. Apa yang berlaku pada tahun begian dalam fasa kehidupannya. Jadi saya fikir alangkah baiknya kita garis masakan kehidupan Nabi agar kita faham bahawa Rasulullah SAW ini tidak bazirkan masanya dan Rasulullah mengganimahkan atau mengambil dengan secukup masanya untuk menyebarluaskan risalah dan dakwah Islamiah ke seluruh pelosok dunia, tak kira siang dan malam, tak kira pagi dan petang, bahkan akan cuba untuk menyedarkan dan memandu manusia untuk mengikut hadiyun nabawi. Jadinya alhamdulillah, selepas berfikir, selepas menekuni, selepas beristikharah, maka kami kemukakan buku ini sedikit berbeza daripada persembahan sebelum daripada ini. Kalau kita tengok sudut yang lain sekadar penceritaan keseluruhan, atau yang kedua dengan gambaran, sekarang ni kita letak garis masa, kita menotakakikan apa-apa yang berlaku, kita mukaddimahkannya, kita juga menggambarkannya dengan beberapa gambar supaya orang akan faham tempat tu di sini, di sini, di sini, yang menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menyampaikan risalah dakwah ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk nak habiskan buku ni sepatutnya 5 jam. Jadi takkan kita nak balik pukul 12 malam. Jadi saya akan cuba ringkaskan sampai 8.30. Lebih-lebih sikit, kurang-kurang sikit, insya-Allah. Siapa yang memilikinya, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Konsep yang akan saya sampaikan ini bukan syarah, dan bukan saya nak sampaikan ini dalam bentuk pengajaran. Kerana kalau nak mengajar, kita kena ada setiap minggu, kita target dalam 6 bulan tamat, itu kita buat pengajaran. Sepatutnya macam itu. Nantilah insya-Allah, kalau Allah bagi kekuatan pada saya, tapi masa tak mengizinkan sangat, saya mampu hanya 2 bulan sekali je di sini. Jadi kita panggil konsep bedah buku. Okey. Dalam mukaddimah ini, saya mula menceritakan kenapa saya mengarang buku ini. Dan saya mengarang buku ini semata-mata supaya kita kenal siapa itu Rasulullah SAW. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah menggunakan semaksimum masanya untuk mentahqiqkan ubudiyah. Kita juga faham bagaimana Rasulullah SAW begitu sungguh berjuang, dan supaya kita semua celak dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan nasab Rasulullah sallallahu. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah mengikut riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun selepas daripada itu, kata Ibn Abbas, adalah
boleh dipertikaikan. Jadi kita ambil lah hak sahih sebagaimana yang dihubung sebanyak 21 keturunan. Sini pun tengok bahawa Nabi ni keturunan dia tu baik-baik belaka. Kami cuba untuk menerangkan setiap seseorang itu, sekurang-kurangnya siapakah orang itu. Ada yang amat terkenal, ada yang soleh, ada yang baik, macam-macam. Semuanya baik-baik belaka dan mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keistimewaan mereka ini, walaupun mereka hidup di zaman jahiliah dan seumpamanya. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga nak kenal muka surat 2 nama Nabi. Berapa nama Nabi? Nama Nabi ni saya sebut jumlahnya di sini 8. Ada 2 beza antara nama Nabi dengan sifat Nabi. Dan ada yang menyebut kalau kita masuk Masjidin Nabawi, kita masuk ke Babus Salam, kita tengok sebelah kanan, sebelah atas kalau orang diri semayang dalam dua kaki lebih tinggi dia ataupun lebih lagi, dia tulis Asmaul Nabi. Banyak nama-nama Nabi dan juga sifat Nabi, gelaran kepada Nabi. Sampai ke ujung nak keluar ke pintu bakit. Baik. Nama Nabi yang kita kumpul melalui 2 hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada 8. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyyut Taubah, Nabiyyur Rahmah. Itu nama Nabi. Al-Imam Nawawi menyatakan banyaknya nama tanda mulia. Sebab itu nama Allah banyak, nama Mekah banyak, maka itu tanda kemuliaan. Salah satu daripada sebabnya. Khabar bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan gelaran Al-Barqalid atau Barqalid atau setengah disebut sebagai Farqalid. Cerita ni amat baik dan seronok. Yang ini dikaryakan oleh orang yang asalnya agama Masihi, kemudian berdialog panjang, akhirnya masuk Islam. Dan dia juga belajar yang digelar dengan nama Abdullah At-Turjuman. Dan dia ini telah musafir sampai dia pergi ke negeri umat Islam. Kisahnya cukup menarik. Dan dia karyakan satu buku yang bertajuk, buku tersebut yang sohor sangat buku tersebut. Dia terangkan satu persatu dalam buku tersebut berkenaan dengan Firraddi ala ahli salib yang ditajuk dengan Tuhfatul Arib Firraddi ala ahli salib. Buku ni dia sendiri karang dan masyayikh daripada Al-Azhar telah mentahqiqkan dan menyatakan kisah ini adalah kisah yang benar. Jadi boleh baca kisah ni, cukup menarik. Panjang kalau saya nak cerita kisah ni, cukup padang kisah ni je, tak payah kisah lain dah. Menarik, boleh bacalah kisah ni. Dia sampai kepada muka surat yang ke panjang kisah dia, sampai dia menikah, sampai dia ni. Dan dia buat kisahnya seakan-akan Abdullah bin Salam, seorang ulama yang hebat di zaman Nabi SAW yang akhirnya masuk Islam. Sampai muka surat 18 kisah dia. Boleh bacalah. Dan saya tunjuk peta-peta daripada Sepanyol, Mallorca. Sebab itu dipanggil sebagai Al-Mayurki, Abdullah Al-Mayurki atau At-Turjuman. Dan kitab dia pun kita sebut Tuhfatul Arib Firraddi ala ahli salib, adalah kitab yang cukup menarik. Pada muka surat seterusnya saya mulakan dengan kisah bab pertama kelahiran sehingga diturunkan wahyu. Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ada kata 9 Rabiul Awal bersamaan 20 atau 22 Nabi lahir. Di mana tempat dia? Kita boleh tengok satu persatu. Syekh Bani Hashim ada pendapat satu persatu, kita nyatakannya. Kelahiran sehingga usia 2 tahun. 2 tahun ni masa tu telah dibela oleh ibunya sekejap, kemudian disusu oleh ibu dia oleh Suwaibah Al-Aslamiyah di Mekah, dan kemudian oleh Halimah binti Abi Zu'aib, ataupun orang panggil Halimatus Sa'diyah. Orang tanya, dah apa mak dia tak susu anak? Menjadi kelaziman, mereka suruh keluarga daripada jauh
yakni daripada kampung Badui, mari susu anak dia ni, bawa anak dia ke kampung. Satu, nak ambil semangat cara kampung. Budak orang kata lebih sihat, lebih cergah, lebih gagah, lebih semangat, lebih kuat sebab kampung. Tuan-tuan tengok orang kampung beza tuan-tuan. Orang kampung isap dadah dengan orang bandar isap dadah lain. Orang bandar dia tak lari boleh mari. Serah kita. Orang kampung ni pagar dia lopak. Kalau dululah saya tengok tu, suasana tu beza. Kampung lain. Jadi ada satu kisah ni saya cerita sebab saya tak akan cerita semua, masa tak sempat. Halimah ni bila dia nak pergi susu anak, dia nak ambil anak, syarat yang pertama, dia ni biasanya orang tu sudah ada anak lah, baru datang susu. Dia pergi dengan sekumpulan wanita, masing-masing tengoklah ada. Dia ni jenis naik keldai, atan, dia panggil atan ni bahasa Arab keldai. Bersama ramai-ramai ni pakak pergi ni biasanya kalau katakan Mekahnya di masjid ni, lebih kurang kat trafik light tu lebih kurang ada 200 meter ke 500 meter ke, sebelum sampai tu masing-masing pakak pecut. Tak tunggu dah, masa jalan sama. Sebab bila sampai tu boleh sampai awal, boleh pilih hak mana anak orang besar, orang kaya, orang ni. Halimah ni kemudian, sebab keldai dia dak urut, kuruh, dak bergagah. Jadi akhirnya dia sampai, pilihan tak ada. Yang adanya anak. Anak dia akan tanya, anak siapa? Dan pantang bila sebut anak yatim. Sebab upah tak banyak. Anak yatim memang tak ada lah upah banyak. Jadi dia pun rasa nak ambil, tak ambil. Nak ambil, tak ambil. Akhirnya dia fikir, tak apalah, ambil lah. Pada tak dapat lalu, berilah upah. Ada riwayat menyebut, bila dia ambil, dia rasa kelainan luar biasa. Nombor satu sekali, anak dia yang duk hisap susu dia ni selalu merengek, tak cukup susu. Tapi dengan keadaan datangnya Rasulullah SAW Muhammad ni, susu dia jadi banyak. Dia pun jadi macam ada satu energi, jadi kuat. Satu. Lain dah. Anak dia boleh tidur nyenyak dah. Oi, pelik ni. Naik atas keldai dia pun jadi gagah. Akhirnya keldai dia boleh pintas unta ataupun keldai, kuda ataupun kawan-kawan dia hak jalan ni, laju pula. Lalu mereka kata, ya binta Abi Zu'aib. Gelaran kepada Halimah ni dipanggil binta Abi Zu'aib. Kenapa kau tukar keldai? Tak, keldai sama. Bila sampai, suami dia namanya Abu Kabsyah. Sebab itu Nabi kadang-kadang digelar Ibnu Abi Kabsyah. Kenapa bukan Ibnu Abdullah? Betul, nama abah dia Abdullah. Ibnu maknanya dinisbahkan juga kadang-kadang oleh setengah orang kepada bapak susu Nabi. Lepas pada dia duduk situ, balik ni, antara perkara yang pelik, kambing-kambing dia yang kuruh jadi gemuk belaka. Sehingga orang-orang kampung situ kata, kalau nak pergi mengembala kambing, gembalalah dekat dengan kambing Ibnu Abi Kabsyah ni. Dekat dengan Abi Kabsyah. Sebab kambing tu susu jadi banyak gini-gini, air lain macam. Dan rezeki pun jadi bertambah. Maka abah dia bisik kat bini dia, kat Halimah, innaha lanasamatun mubarakah. Aku rasa budak ni, sebab dia tak tahu Nabi Rasul pun, kalau tahu memang pakai berebut dah. Dia ni berkat. Jadi jenilah. Sepatut 2 tahun susu, tak apalah, kita minta lagi lah. Bayar-bayar pun tak kisah lah. Kalau boleh murah-murah pun tak ada dah, tak apa. Boleh. Sehinggalah Rasulullah SAW berada selama 4 tahun. Satu riwayat kata 5 tahun. Dan Nabi ni dijaga baik semua. Anak beranak tu dia baik.
Halimah ni kelebihan dia, dia susukan sepupu Nabi Abu Sufyan ibn Al-Haris. Abu Sufyan ni rupa dia sebiji macam Nabi. Cuma dia baik sangat dengan Nabi. Cuma bila datang syariat Islam, dakwah, dia menjadi musuh yang nyata kepada Nabi, menentang sungguh dan tak beriman. Sehinggalah kalau tak silap hampir buka Kota Mekah 8 Hijrah baru beriman. Bila beriman tu dia mewakafkan seluruh hidup dia untuk Islam. Itulah orang. Salah seorang yang susu bersama Nabi juga namanya Hamzah. Hamzah ni pak saudara tapi umur lebih kurang. Susu dengan Nabi. Siapa susu? Inilah Halimah. Halimah ni Allah bagi luar biasa orang ni. Bahkan 50 tahun ataupun 60 tahun kemudian, 50 tahun kemudian lebih, Nabi duduk Makkah dah, duduk Madinah. Tentera Islam pun banyak buka negeri ni. Satu hari tu datang seorang penduduk bersama tawanan penduduk ni. Bila orang nak ikat dia, nak ni, dia kata lepaskan aku. Aku ni kakak Rasulullah, kakak Muhammad. Sahabat terkejut lah. Bila pula Rasulullah ada kakak? Bawa ke majlis Rasulullah di Madinah. Rasulullah tengok sahaja tu hampas sejadah suprah sebagai tanda hormat. Ambil dia piping letak kat dia. Jadi sahabatlah kita menung. Rupa-rupanya kakak susuan Nabi, anak kepada Halimatus Sa'diyah. Artinya Nabi cuba balas jasa keluarga susu dia tu walaupun sekadar itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi kena bedah dada dia 6 tahun, saya ringkas, kemudian hantar kat dia umur 4 tahun ataupun 5 tahun. 6 tahun, daripada 4 ataupun 5 ke 6 tahun ibunya pelihara Nabi, sayang kat Rasulullah. Kemudian mereka pergi ke Madinah yang digelar sebagai Yasrib. Duduk di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, berapa ketika nak ziarah kubur bapa Abdullah yang mati. Dalam perjalanan sampai ke Abwa, ibunya sakit, meninggal dunia. Maka daripada 6 tahun ke 8 tahun dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Dan kisah juga menarik macam mana Abdul Muttalib sayang kat Rasulullah SAW. Daripada 8 tahun 2 bulan 10 hari datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian selepas daripada itu sampai dia kahwin, dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ni orang baik, pak saudara baik, tapi tak apa kaya. Anak pun ramah. Faham-fahamlah makanan macam mana masa tu. Usia 12 tahun dia dibawa ke Syam untuk urusan perniagaan. Nabi ni didedahkan. Cuma disuruh balik bila bertemu dengan Buhairah. Usia 15 tahun menyertai peperangan Al-Fijar. Peperangan ni kerana menceroboh kemuliaan Mekah, menceroboh kemuliaan waktu-waktu diharamkan perang, Nabi serta. Berhenti perang dengan satu perjanjian bernama Hilful Fudul. Perjanjian itu di mana berlaku di rumah Abdullah bin Jada'an. Dan Nabi kata kalaulah aku tua, kemudian ada lagi perjanjian macam ni, aku akan bagus sangat. Kemudian Rasulullah SAW usia 25 tahun bawa barang dagangan ke kota Syam. Cuma saya cuba nak cari dalam tempohan masa-masa ni ada tak cerita-cerita panjang? Kebanyakannya tidak ada. Yalah, umur berapa tahun ni tak ada sangat. Dia sekadar jaga kambing, dia sekadar layani keluarga Abu Talib, dia sekadar baik dengan anak-anak Abu Talib, dia macam tu. Dan dia bawa perniagaan. Bila dia nak bawa perniagaan, ini bangsawan ataupun hartawan seperti Khadijah pun kita terjemah hidup panjang kisah, cukup menarik.
Tapi masa tak mengizinkan saya bincang panjang. Khadijah ni dia tak serah barang secara sembarangan. Dia selidik orang yang nak ambil barang dia tu satu-satu. Bila sebut Muhammad, dia percaya. Dia hantar wakil pula. Wakil tu bernama Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan, lelaki. Orang ingat perempuan? Tak, lelaki. Dia ada nama orang Arab, nama orang Melayu boleh ke perempuan. Kadang-kadang nama Maslamah. Maslamah ni kadang-kadang orang panggil perempuan. Arab Muhammad bin Maslamah, lelaki. Ada nama seperti kita kata Maisarah. Maisarah ni lelaki. Dia perhati je Nabi kerja. Cara Nabi interaksi, cara ni laba yang banyak begini-begini. Tengok awang pun atas kepala duk ikut Nabi. Caranya tenang, orang pun seronok. Ya Allah, rasul kan tuan-tuan. Jadi akhirnya bila balik, Khadijah jatuh hati. Khadijah ni dalam sejarah dia telah kahwin 2 kali sebelum, dan dia ada anak. Dan ramai orang-orang besar Quraisy nak kahwin dengan dia. Tapi dia tahu puak-puak ni kadang-kadang tu nak harta dia je lah. Mereka dia orang kaya. Tapi dia pilih Rasulullah SAW, dan kisah kahwin dia cukup menarik. Cukup menarik. Macam mana Nabi kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan perkahwinan itu seolah-olah mendapat keberkatan yang luar biasa. Rumah tangga yang paling baik. Ini yang berlaku. Umur 35 tahun jadi hakim meletakkan Hajar Aswad. Mekah ni, Kaabah ni 2-3 kali juga dia punya runtuh, rosak, banjir dan seumpamanya. Kisah panjang ni pun ada sekarang ni kali ke berapa belah dah. Buat pembinaan semula. Tapak sama, bentuk sama, tapi diroboh dibina banyak kali dah. Bila siapa nak letak Hajar Aswad berebut. Kabilah ni nak letak kawan, jadi bergaduh. Siapa masuk masjid awal, dia jadi hakim. Tengok Rasulullah. Mereka kata betul. Nabi dengan akal yang Allah bagi, dia buat macam serban. Semua kabilah ketua-ketua ni angkat ikut bucu masing-masing. Siapa dekat nak siapa, dia letak dengan tangannya yang mulia. Selesai masalah. Tuan-tuan, itulah Rasulullah SAW. Masuk umur 40 tahun, Nabi beruzlah di Gua Hira dekat Bukit Nur. Gua Hira ni setengah riwayat menyatakan, kalau kita tengok daripada muka gua tu menghadap ke Kaabah, kalau tak ada bangunan nampak Kaabah. Maksudnya pakai teropong ke apa ke mata tengoklah, tapi nak ceritanya betul. Dan Nabi duduk pula dalam bahasa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, yatahannas. Apa makna yatahannas? Dia macam ibadat. Tapi nak ibadat macam mana? Dia fikir sesuatu. Hati dia Allah fitrahkan rasa tak betul sembah pekong. Rasa tak betul cara kehidupan macam ni. Tapi dia tak tahu macam mana. Dia pergi, peristiwa itu berlaku hampir 6 bulan. 6 bulan dia buat macam tu. Kemudian genap usia 40 tahun. Ada riwayat kata 21 Ramadan turunlah wahyu pertama. Selepas 6 bulan. Maksud 6 bulan ni, dia bawa bekalan rumah, duduk dalam gua 3-4 hari balik. Bawa bekalan pula, duduk dalam gua 3-4 hari balik. Kita sunat tak buat macam tu? Tak payah. Mari masjid. Semayang, belajar, hak tu cara kita. Yang cari gua-gua pula. Dia cari gua ni gua Musa besar sangat tempat cari tempat tak payah. Baik. Beberapa hari selepas turunnya wahyu kedua, perintah disampaikan dakwah. Cerita turun wahyu ni menarik. Kami cerita satu persatu. Begitu juga bila datangnya ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kalimah qum fa'anzir, ulama mengistidlalkan itu tanda dia dirasulkan. Kalau iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, itu petanda dia nabi. Tapi bila disuruh menyampaikan, maka nabi pun menyampaikan.
1 hingga 3 tahun kenabian, Nabi sampai secara bisik-bisik. Gi kat orang ni cakap, gi kat orang ni cakap, satu persatu. Tahun keempat kenabian dakwah secara terang-terangan. Kenapa? Kerana Allah perintah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Ya, inilah berlaku pertentangan. Cara Nabi cakap, asasnya, logiknya, mantiknya kena terima, tapi kerana samsing, ego, enggan, dia tak terima. Nabi pergi kat Bukit Safa. Nabi sebut wa sabahah. Wa sabahah ni maknanya lebih kurang wa unudbah ataupun istirasah. Ada peristiwa besar lah pagi ni. Jadi semua pakat datang. Yang tak berapa boleh bertongkak, yang berpapah, yang buta berpimping, pakat datang habis. Tua muda nak dengar. Bila dah kumpul, Nabi tak beri jawapan. Nabi hanya datang logik dulu. Nabi kata, ara'aitukum law akhbartukum annal 'ir khalfal wadi tughiru 'alaikum akuntum musaddiqiyah. Apakah jika sekiranya aku bagi tahu kepada kamu bahawa di belakang lembah ni ada satu kumpulan pasukan tentera yang akan menerkam menyerang kamu? Kamu percaya tak aku cakap? Mereka kata, percaya. Ma jarrabna alaika kaziba. Kamu tak pernah dusta pada kami. Lepas tu Nabi pun buka. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Inni nazirul lakum baina yaday azabin alim. Apa lagi? Pak saudara Abu Lahab terus bangkit dan berkata, tabballaka sairal yaum ya Muhammad alihaza jamatana. Kita berhenti dulu ke terus? Terus. Saya minta 15 minit lagi ya. Ni baru tengah semangat ni. Boleh? Jadi kita ambil 8.45 lah, insya-Allah. 8.45 kita berhenti macam mana pun. Sepatutnya 8.30. Bila Nabi sebut, bila Abu Jahal kata gitu, mana apa? Celakalah. Abu Jahal kata kat Nabi sekali je celaka. Nabi terpukul. Tapi Allah balas 2 kali. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 2 kali. Habis. Dan kisah tu cukup menarik. Kalau kita tengok mati Abu Lahab pun ada kisah semua sekali, panjang dikisahkan. Pertengahan atau penghujung tahun keempat kenabian penindasan dan penyiasaan bermula dah. Orang-orang bekas hamba kalau masuk Islam, hamba kena tampar, kena ikat, kena ning, teruk dahsyat. Tahun kelima kenabian, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dijadikan pusat dakwah. Rumah dia ni ada orang kata dekat betul-betul dengan Safa. Bukit Safa. Dekat situ. Pertengahan tahun kelima kenabian, penindasan kaum muslimin oleh musyrikin Quraisy semakin keras. Iaitulah Nabi lalu ke keluarga Yasir. Yasir kena, bini dia Sumayyah kena, anak dia Ammar kena. Seksa teruk. Sumayyah telah ditikam melalui kemaluannya, dibunuh mati. Dan itulah wanita yang pertama mati syahid. Yasir mati juga. Nabi lalu, Nabi tengok, Nabi kata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Anak dia Ammar tak tahan kena seksa, sanggup kata agama, tak apalah ikut. Ammar menangis pergi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ni macam mana, celaka ke tak, salah ke tak begini sebab terpaksa. Nabi kata, hati saya tetap bersama Islam. Nabi pun kata tak apa. Kalau dia suruh banyak kali pun ikut je lah. Sayang saya. Lalu Allah turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang tu kena paksa,
hatinya masih lagi ada iman. Kemudian pada tahun kelima hijrah ke Habasyah. Nabi hantar lebih kurang dalam 12 orang, 4 orang. Hijrah ni dia lalu ikut jalan laut. Siapa kat tebing dekat nak nitah ke Habasyah tu, ada kapal sewa pergi, tiba-tiba orang kafir Quraisy sapa, muju sampai sana. Tengah laut dah buat apalah. Dia tak ada pitah lah. Penghujung tahun kenang kenabian, bapa saudara Nabi Hamzah masuk Islam. Hamzah ni bukanlah rapat sangat dengan Nabi. Ialah pak saudara lah, baik lah. Tapi bukanlah rapat sangat. Dia pula jenis orang-orang yang kaki buru ni. Mari seorang perempuan bagi tahu, ya Hamzah, anak saudaramu diperlakukan, diperhina oleh Abu Jahal, Abul Hakam. Dia pergi tampar, dia buat gini. Abu Hamzah ni marah. Semangat, anak saudara jangan main. Biar agama apa pun, dia tampar sungguh. Lalu orang nak balas kata jangan. Abu Jahal kata jangan. Memang aku tampar anak saudara dia, buatlah macam tu. Dia kata aku agama anak saudara aku. Bila dengar gitu kok, lemah semangat. Dan Hamzah ni sejarahnya hebat. Saya tak sempat nak cerita. Kita cerita lain kali. Zulhijjah tahun kena banyak sangat janji ni tak. Saya bukan kata kalau umur panjang lah, insya-Allah. Banyak payah saya. Zulhijjah tahun kenang kenabian, 3 hari selepas Islamnya Hamzah, Umar masuk Islam. Kisah dia juga menarik, dia masuk Islam. Kisahnya menarik. Asalnya dia nak pergi bunuh Nabi, datang seorang, dia halang sebab dia kata nak apa, dia kata mu ikut juga. Akhirnya nak berlawan, dia kata mu selesai adikmu dululah. Adik dia nama Fatimah. Fatimah ni pula kahwin dengan Sa'id. Sa'id ni masuk dalam 10 orang yang dijamin masuk syurga. Nabi sebut dalam satu hadis, asyaratun fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id fil jannah, Sa' bin Abi Waqqas fil jannah. Dan akhir sekali Nabi sebut Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah fil jannah. 10 orang. Semua syurga. Ini dalam hadis. Dan saya cuba kumpul sahabat yang Nabi tuding jari ni ahli syurga. Rupa-rupanya lebih pada 30 orang. Dan kita telah sebut seorang-seorang tu dalam bab yang lain di samping yang tu. Cerita ni panjang. Tahun ke-7 kenabian selama 3 tahun pemuluan ke atas Bani Hashim. Ini dahsyat. Di pulau. Tak boleh nikah. Tak boleh beli barang. Boykot lah. Boykot sungguh. Siapa beli ni? Dia ada pengecualian. Kecuali keluarga Abu Lahab. Abu Lahab sebab dia terlepas. 3 tahun tuan-tuan. Akhirnya perjanjian tu. Macam mana Nabi, sahabat, keluarga dia boleh sabar tu. Tahun ke-10 kenabian bulan Muharram terbubarnya perjanjian. Tahun ke-10 kematian Abu Talib. Tahun ke-10 juga kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dekat-dekatnya masih. Tahun yang sama. Kemudian Nabi kahwin tahun yang ke-10 juga dengan Saudah. Perkahwinan Nabi dengan isteri-isteri selepas pada tu kami ceritakan panjang lebar satu persatu tentang riwayat hidup Ummahatul Mukminin. Syawal tahun ke-10 kenabian Nabi keluar berdakwah ke Taif. Taif. Di Taif ni ada satu orang bina masjid nama Masjid Qa' ataupun Qu'un. Qa' ni maknanya siku. Kenapa? Kerana orang duk balik Nabi tahan sangga dengan siku masa tu. Dan dia masuk di sebuah tempat para buah anggur. Sekarang ni tempat tu masih lagi dibiarkan ada, masih ada lagi macam kebun lah. Tempat Nabi lari tu. Letih kalau kita naik kereta dekat 2 jam. 1.5 2 jam naik bukit. Zaman Nabi tu tak tahulah berjalan macam mana. Kemudian Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah Nabi kembali ke Mekah. Jadi dia pergi bulan Syawal balik Zulkaidah. Dalam 2 bulan 3 bulan lah. Syawal lepas Syawal Zulkaidah lah. Zulhijjah. Sebulan lebih. Hujung tahun ke-10 kenabian atau awal tahun ke-11 kenabian hijrah kedua ke Habsyah.
Yang ini Ja'far pun pergi, ramai yang pergi. Berdialog dengan Raja Najasyi, akhirnya dikatakan Raja Najasyi ini cukup baik. Nama Raja Najasyi ini ialah Ashamah. Musim haji tahun ke-11 kenabian. Yang ini mula Bai'ah Aqabah. Mula dah mereka datang nak pergi buat haji dan mereka bertemu Nabi. Tahun ke-11 kenabian berkahwin dengan Aisyah. Masa tu umur 6 tahun, Nabi bersama umur 9 tahun. Tahun ke-12 kenabian peristiwa Isra' Mi'raj. Musim haji tahun ke-12 kenabian Bai'ah Aqabah pertama. Mula-mula temung dulu. Ni mula bai'ah 12 orang. Musim yang ketiga, yang ke-13 kenabian bai'ah sampai 70 orang. Kenapa mereka masuk Islam? Dan kenapa mereka buat haji? Zaman jahiliah sudah ada haji, tuan-tuan. Haji ni sejak Nabi Ibrahim Allah arah wa azzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir, satu persatu haji. Jadi mereka buat cara jahiliah. Cara jahiliah ni antaranya telanjang. Masa wukuf dia tak di Arafah, dia Muzdalifah. Sebab Arafah tu tanah macam tanah halal lah. Dia tak nak keluar daripada tanah haram Mekah. Jadi Islam ajar, Nabi ajar, Quran ajar supaya wukuf di Arafah. Baik. Kemudian Khamis, ini penghijrahan. Nabi hijrah 1 hijrah pada tahun ke-14 kenabian. Cerita hijrah ni pun menarik kalau saya nak cerita satu persatu, tuan-tuan. Cabarannya cukup menarik. Kita panjang kisahnya. Ketibaan di kota Madinah bab ketiga. Ini pun bermula dengan sampai kat Quba. Kalau kita lalu kat Quba, kita pergi sebelah kanan kok. Situ ada kebun selepas daripada jalan raya besar tu. Kebun tu lah tempat Nabi berehat dulu situ. Dan dikatakan Umar bin Abdul Aziz pernah bina macam telaga ke ataupun tempat untuk dia berehat, istirahat. Di kebun itulah ada telaga yang dipanggil telaga Izik disebut. Jadi Nabi duduk di Quba ni, Nabi bina masjid. Kemudian Nabi masuk kota Makkah, kota Madinah pada hari Jumaat. Hari Jumaat Nabi masuk selepas sembahyang Jumaat. Nabi masuk dan Nabi khutbah. Ceritanya panjang kalau kita tengok gambar-gambar tu macam mana. Kemudian kita tengok Ramadan tahun 1 Hijrah berlakunya Sariyah. Apa makna Sariyah? Lepas ni sebut Sariyah. Dia ada dua. Satu istilah Sariyah, satu istilah Ghazwah. Ghazwah makna perang. Sariyah ni Nabi hantar kumpulan kecil untuk menginti dan mengalahkannya. Dipanggil Sariyah. Jadi kita telah kaji tak kurang daripada 25, 26 ke dalam fakta ada sebut macam mana Nabi hantar. Ada sebut sampai 28 Sariyah. Nabi hantar. Kadang-kadang Khalid orang ni jadi ketua, kadang-kadang Zaid jadi ketua, kadang-kadang orang ni Nabi hantar kumpulan. Tu cara Rasulullah SAW. Maknanya ialah fikiran orang zaman tu nak bina negara daripada tidak ada negara, nak bina kekuatan daripada tidak ada kekuatan, nak bina strategi, ini luar biasa. Fikir dalam satu masa hamba Allah ni yang bernama Muhammad SAW boleh buat satu perlembagaan. Dan perlembagaan itu sehingga sekarang diakui antara terbaik di muka bumi, walaupun PBB, walaupun mana-mana tak. Boleh fikir macam mana? Hebat. Asas dibina tu kukuh. Ini tak lain tak bukan. Itulah Allah kurnia kepada Nabi. Ekonomi dia boleh bina tukar sistem Yahudi kepada sistem Islami. Pasar-pasar yang Yahudi kuasa dapat kepada umat Islam. Kita tengok seperti Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf masa dia dipersaudarakan dengan Sa'd ibn Ar-Rabi'. Sa'd ibn Ar-Rabi' kata, "Ya akhi, aku ada 2 bini. Mun nak pilih hak mana seorang, aku ceram kahwin." Jangan buatlah tuan-tuan gitu. Kita tak boleh dah macam tu. Campur pula seorang je bini, payah. Siapa tahap tu? Saya ada 2 harta, kita bagi 2, mu ambil separuh. Tapi sahabat seperti Abdul Rahman ni orang yang baik, cerdik, dia tak buat macam tu.
Dia kata beri aku, pinjam ataupun hutang ataupun aku belilah segantang buah kurma, dulluni ala su. Kalimah dulluni ala su tunjuk aku pasal. Itu menunjukkan visi. Akhirnya besar kekayaan dia, luar biasa. Jadi kisah-kisah seterusnya tuan-tuan boleh bacalah satu persatu ni. Sebenarnya menarik sangat. Kalau saya nak ulang memang panjang, tapi bolehlah baca satu persatu kisah dan kita akan tengok. Akhir sekali saya nak sebut dalam penutup pada muka surat yang ke 158. Penutup cerita dia meninggal ialah Ahmad Syahdu. Ahmad Syahdu, Rasulullah meninggal dunia ni, ialah kita kena tengoklah, luar biasa. Sakit dia, sabar dia, insaf dia, luar biasa, insya-Allah. Dan kita sebut bila dia meninggal dunia tu, hari pertama dia meninggal, hari kedua berapa hari sebelum dia meninggal, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, sampailah hari terakhir dia menghembuskan nafas terakhir pada waktu duha di atas kita kata dada Aisyah. Dan Aisyah kata air liur aku dengan air liurnya bersambung ataupun berhimpun. Dan Nabi saat akhir dia tengok kepada saudara Aisyah bernama Abdul Rahman yang ada sugi Rasulullah. Maka Aisyah faham, ambil sugi itu, sugikan mulut Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyatakan kalimah terakhir, riwayat yang sahih, balir rafiqul a'la. Dia mati. Kitanya memang syahdu. Kita tengoklah kalau ada rezeki kita boleh bincang satu persatu lagi. Saya mengumpulkan beberapa perkara. Pertama, Rasulullah benar-benar mengganimahkan masanya. Apa makna mengganimahkan? Dia ambil betul-betul masa dia. Tuan-tuan bayangkan 10 tahun boleh mengubah dunia. 10 tahun orang Malaysia 2 kali pilihan raya. Tu je. Apa benda boleh buat? Tapi cara Rasulullah tu cara. Kedua, Rasulullah bukan bina tamadun. Dia juga membina pembina tamadun, human capital. Itu luar biasa. Susunan kerja yang teratur, munazzam dan murattab merupakan ramuan kejayaan. Itqan. Nabi latih sahabat dekat dengan Madinah tu, kat masjid Nabi tu sebelah kanan. Kalau kita ngadap ke sebelah kanan, dia ada dulu, sekarang tak ada dah, Masjid As-Sibaq. Apa makna? Masjid berlumba. Situlah tempat sahabat berlumba. Dia berlumba ni bukan macam berlumba bertaruh. Berlumba ni nak latih, training, riadah. Tengah-tengah berlumba tu boleh lompat atas kuda dengan laju, dengan pantas. Itu hebat sahabat ni. Kalau kaki perang ni, tuan-tuan tak boleh nak gambarkan. Baik. Menjadi murabbi, muallim dan muaddib kepada sahabatnya. Mewatakkan sahabat dengan sifat profesional yang amat tinggi. Rasulullah sebagai pelang kehidupan manusia. Dan ikut Nabi, boleh semua sekali. Rasulullah dalam semua segi dan juzuk kehidupannya menjadi qudwah. Tempoh masa yang digunakan oleh Rasulullah SAW walaupun hanya 10 tahun untuk mentatbik dan menzahirkan pelang kehidupan sebagai panduan hidup kepada umat ini. Menarik tuan-tuan. Rasulullah menzahirkan hakikat sebenar manusia yang wajib diteladani. Rasulullah bukan semata-mata penyelesai masalah, tetapi baginda memberi satu jawapan yang terbaik dalam setiap masalah kehidupan atau muskilatul hayat yang diyakini dengan ketepatan dan kejayaannya apabila ditunaikan saranangnya. Betul tuan-tuan. Saya tak dapat nak contoh masa kerana masa, tapi kalau kita baca, kita tengok, memang itulah sebenarnya. Hakikat sebuah kehidupan yang disirahkan oleh Rasulullah kepada kita merupakan tanda sebuah kejayaan kepada ummah ini. Sehingga ubur hadiyun nabawi, sehingga kini masih menerangi segenap ufuk alam. Pesta bola baru-baru ni tuan-tuan.
antarabangsa di FIFA di kota. Seorang pengulas barat, dia kata Argentina menang, tetapi sebenarnya yang menang adalah Islam. Allah. Sebab kata boleh menzahirkan. Kita buat majlis sembang bola malam tu lah. Ni cakap dunia sikit lah. Sembang bola, semayang ajak untuk perpaduan, minta apa semua kali. Semayang. Sembang dia nak. Saya jemput seorang hamba Allah tu. Dia kata saya bawa balik dari kota. Saya jadi penceramah juga di sana ni. Oh, dia kata. Luar biasa. Tak berlaku. Jadi bukan nak ceramah tu pula. Ceramah tu panjang pula lah. Jadi saya nak sebutnya, kadang-kadang kesan daripada Rasulullah SAW ini, cara dakwah tu, cara ni bila diimplement betul-betul, kesannya cukup baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya minta dengan tuan-tuan, saya beri tugas ni, homework untuk tuan-tuan di rumah lah. Baca betul-betul. Kita temu 2 bulan nanti, tuan-tuan akan tengoklah macam mana kepahaman tentang garis masa hayat Rasul SAW ni untuk tuan-tuan tekuni, sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu itulah kehidupan Nabi SAW. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.